Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 yang terdiri daripada Nur Afrina binti Razwai, Nur Habibah binti Mat Bazli, Yola Handani Imamuddin dan saya sendiri Nurul Izzah binti Azmain akan membuat presentasi tugasan berkumpulan bagi subjek Sistem dan Teori Psikologi SKPX 1013 yang bertajuk School of Thought Teori Sosial Kognitif Albert Bandura. Seterusnya, saya akan menjelaskan serta sedikit latar belakang mengenai ahli psikologi Albert Bandura. Albert Bandura telah lahir pada 4 Disember 1925 di Mudare Norton, Alberta, Kanada. Beliau juga merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Beliau telah melanjutkan pelajaran ke ijazah psikologi University of Columbia 1949 dan PhD Psikologi Klinikal pada tahun 1952 di University of Iowa. Beliau juga telah berkhidmat sebagai ahli psikologi Canadian. Terima kasih Izzah. So seterusnya saya Han akan menyampaikan tentang pengenalan teori Bandura. Teori Bandura memberi saranan yang mana pembelajaran sebagai perolehan dan tingkah laku prestasi yang dapat diperhatikan. Dekat sini dia menceritakan bahawa pembelajaran itu adalah satu pengalaman di mana ia akan menjadi prestasi yang boleh diberikan untuk masa hadapan. Bandura juga menekankan kepentingan peranan pengalaman orang lain, simbol dan pengawalan kendiri dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sosial dari pendekatan Bandura mengkaji, pembentukan dan modifikasi tingkah laku dalam konteks sosial. Bandura bersetuju dengan teori Skinner bahawa tingkah laku dapat dipelajari akan tetapi mengkritik penekanan kajian terhadap haiwan. Skinner mengkaji bahawa manusia dan haiwan dapat belajar dengan memerhatikan cara orang lain atau haiwan lain membuat sesuatu. Tetapi teori Bandura menyatakan bahawa pemerhatian model penting dalam pembelajaran. Skinner juga memberitahu bahawa hampir semua tingkah laku boleh dipelajari tanpa mengalami peneguhan secara langsung, iaitu pembelajaran melalui pemerhatian. Without direct reinforcement pun kita masih boleh melakukan observational learning. Selain tu, manusia melalui peneguhan vicarious atau nama Englishnya vicarious reinforcement, belajar sesuatu tingkah laku dengan memerhatikan tingkah laku individu lain dan belajar mengenal pasti akibat daripada tingkah laku yang sedemikian. So kita belajar memerhatikan dan kita mengetahui apa akibat yang akan berlaku daripada tingkah laku tersebut. Sekian daripada saya. So saya akan pass ke kawan saya yang seterusnya, which is Nuha. Perspektif terhadap teori Albert Bandura. Yang pertama, pembelajaran melalui pemerhatian ataupun observation. Bandura berpendapat bahawa individu yang belajar daripada hasil pemerhatian akan mempunyai pengaruh yang boleh merubah kepada tingkah lakunya. Dan yang kedua, pembelajaran melalui peniruan ataupun imitation secara langsung ataupun tidak langsung. Dan perspektif terhadap teori Albert Bandura yang ketiga adalah pembelajaran melalui peranan model ataupun modeling, dan contoh fasa pembelajaran daripada Albert Bandura adalah daripada attention dan juga reproduction. Contoh dan bukti bagi teori Albert Bandura. Yang pertama, kita boleh lihat daripada segi pembelajaran melalui pemerhatian ataupun observation. Contohnya, seorang pelajar yang melakukan perkara yang baik dan mendapat pujian daripada gurunya berkemungkinan akan menarik minat rakan sekelasnya untuk melakukan perkara yang sama supaya mereka dapat pujian daripada guru yang serupa. Dan contoh untuk yang kedua iaitu segi pembelajaran melalui peranan model ataupun modeling. Contoh mudah yang kita boleh lihat ialah seorang kanak-kanak yang melihat situasi yang cemas ataupun menakutkan, dan berkemungkinan kanak-kanak tersebut akan merasai ketakutan yang sama kerana terkesan dengan pengaruh model itu. Jadi kita pergi yang ke seterusnya. Terima kasih, Nuha. Mari kita lihat perkaitan teori Albert Bandura dengan masyarakat kini.
teori Albert Bandura, terutama teori pembelajaran sosial, tetap relevan dan memiliki banyak kaitan dengan masyarakat kini. Beberapa perkaitannya melibatkan pelbagai aspek dalam kehidupan kontemporari. Yang pertama, media sosial. Dalam era media sosial, individu seringkali dipaparkan pada pelbagai perilaku dan pola fikir melalui platform online. Pengguna media sosial dapat mengamati dan meniru perilaku yang mereka temui, dan ini sesuai dengan konsep dari teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Media sosial yang terkandung imej bergerak ataupun video merupakan peranan yang amat berkesan kepada setiap individu di mana mereka dapat mendapat dan merasai pengalaman apa yang mereka belajar, yang mereka lihat daripada kandungan imej ataupun video. Ini daripada laporan Yilmaz 2019. Sebagai contoh, seorang ibu ingin memasak masakan untuk keluarganya. Namun si ibu ini amat ingin mencuba resepi yang baru yang popular di media sosial. Maka dia melihat video masakan tersebut. Selepas melihat video tersebut, dia merasa lebih yakin bahawa dia dapat melakukannya dengan meniru. Yang kedua, pendidikan online dan tutorial video antara yang berkait dengan teori Bandura dalam masyarakat kini. Dengan meningkatnya populariti pendidikan online dan tutorial video, banyak sebenarnya dapat kita belajar melalui observasi dan imitasi. Contohnya, seseorang dapat memperoleh keterampilan yang baru selepas menonton tutorial video disertakan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan. Terdapatlah kajian daripada Ishak dan Khalid 2021 melaporkan bahawa penggunaan teknologi seperti YouTube dapat merancangkan minat belajar dan meningkatkan lagi pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran mereka di dalam kelas. Sebenarnya interaktif dalam pembelajaran di YouTube lebih meningkatkan lagi motivasi pelajar, keyakinan mereka dan kebolehan kognitif mereka. Dan akhir sekali, peranan model dalam media sosial seperti selebriti, tokoh publik dan influencer media sering dianggap sebagai model penting. Ya, betul, kerana kita sebagai masyarakat, kita observasi terhadap kehidupan mereka, baik yang positif maupun yang negatif, yang di mana dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup orang lain juga. Sejalan dengan konsep modeling dalam teori Bandura. Berdasarkan Yilmaz 2019, terdapat pembelajaran sosial dan budaya visual yang mempunyai impak yang tinggi dalam tingkah laku seseorang melalui pemerhatian dalam media sosial. Orang ramai seringkali belajar tingkah laku melalui pemerhatian, terutamanya model atau tokoh pempengaruh di media sosial. Budaya visual sebenarnya lagi relevan pada masa kini dan ia menguatkan lagi peranan dalam pembelajaran melalui modeling. Sebagai contoh, seseorang individu akan meniru tokoh pempengaruh tersebut dan ia akan mempengaruhi juga tingkah laku. Kesimpulannya, teori Albert Bandura masih relevan dengan masyarakat seiring dengan kepusatan kemajuan teknologi. Sumbangan beliau dalam pemahaman pembelajaran sosial membawa pembincangan yang mendalam mengenai bagaimana individu tersebut memproses maklumat dan mempengaruhi perilaku melalui interaksi bersama manusia. Sebagai rujukan, kami menggunakan buku teks yang bertajuk Theories of Personalities daripada Schultz dan Schultz, edisi ke-11. Serta beberapa artikel jurnal seperti Ishak dan Khalid 2021 dan Yilmaz dan lain 2019. Terima kasih kerana bersama kami. Sekian, terima kasih.